memang ini suatu benda yang kita dah kesan lama daripada awal lagi adun-adun kita mula memasuki ke Dewan Undangan Negeri Pahang. Tempoh persidangan yang singkat yang menyebabkan banyak perkara kita tidak dapat utarakan kepada kerajaan negeri bahkan kepada rakyat untuk kita bawa isu-isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat di Negeri Pahang ini ke dalam Dewan Undangan Negeri ke hadapan kuasa pemerintahan di bawah kerajaan Negeri Pahang. Kita nak sebutlah sidang DUN ini pengalaman saya dah berlepas setahun, maknanya sidang penggal pertama dalam sesi ini telah berlaku pada tahun 2023. Pembukaan sidang DUN selama seminggu. Kemudian di pertengahannya berlaku sidang setengah hari. Bukan sehari pun, setengah hari. Ambil contoh baru ni sidang yang paling baru. Penggal yang terbaru ni sidang paling baru hanya berlangsung sama setengah hari. Paginya bermula dengan kad sumpah adun-adun lantikan. Kemudian mula dengan lepas itu menjawab soalan-soalan daripada adun-adun kita ni. Soalan tu saya nak, yang ni kita nak bagi faham kepada para penonton, audien, warga ataupun rakyat negeri Pahang, kita nak bagi faham dengan jelas. Kerajaan negeri dia ada sistem soalan dewan, dia panggil SSDP. Sistem soalan dewan ini setiap ahli Dewan Undangan Negeri sebelum satu-satu persidangan dewan berlangsung akan diberikan ruang untuk bertanya soalan secara online. Ada tarikh tutup dia. Ni baru buka ni untuk sidang yang berikutnya. Tarikh tutup untuk kita hantar soalan ni 3 Oktober. Yang terbaru ni. Baru je dah sampai surat. Tutup untuk hantar soalan 3 Oktober. Dan semua adun ini diberi ruang untuk menghantar 10 soalan. Tapi oleh kerana sidang yang terlalu singkat, macam contoh baru ni. Sidang yang setengah hari yang saya sebut baru ni. Sidang setengah hari. Yang boleh dijawab hanyalah sejumlah 10 soalan. Kita ada 11 esko. Biasanya dia akan jawab 11 soalan lah. Satu hari jawab 11 soalan. Pagi. Sebelum sidang tu berlangsung perkara lain, dia jawab dulu soalan-soalan daripada semua adun-adun. Kerajaan dan pembangkang. Adalah yang beri soalan tu bukan pembangkang saja, kerajaan pun bagi soalan. Setiap adun boleh hantar 10 soalan. Jadi kalau sidang setengah hari, jawab 10 soalan. Sedangkan soalan yang dihantar, kita ada 40 DUN, tolak Menteri Besar, tolak esko, mungkin ada lagi 30 DUN barangkali. Ataupun 20. 300 soalan. Yang dijawab hanya 10 soalan. Jadi ini keadaan yang berlaku dalam Dewan Undangan Negeri Pahang. Cuma alhamdulillah ada sedikit perkembangan positif. Selepas kita dibelasah teruk oleh Menteri Besar, Menteri Besar tiba kita cukup-cukup, dikatakan kononnya kita ni press kerajaan negeri untuk mengadakan sidang online. Sampai sidang yang sepatutnya sidang sebelum ni dah online tak jadi online, kata MB, sebab tak nak bagi kredit positif kepada Pemuda PAH kononnya. Sebab Pemuda PAH yang kuat sangat menggesa dia adakan sidang online ni. Oleh kerana tak nak bagi kredit tu kepada Pemuda PAH, tak jadi online pada sidang tersebut. Cuma sidang yang terbaru ni kita senyap. Nasib baik Pemuda PAH senyap. Adalah online, alhamdulillah, kan? Jadi dapatlah online sebab Pemuda PAH ataupun pihak-pihak lain tak kecoh dah. Jadi speaker pun bagi online. Tapi malangnya online tersebut hanya untuk sidang setengah hari. Jadi hanya boleh menjawab 10 soalan daripada ratusan soalan yang dihantar kepada bank soalan kerajaan negeri Pahang. Kadang-kadang melemahkan kita. Sebab itu ada kalanya ada adun ni tak hantar pun soalan. Malas dah. Hantar sampai 10 soalan, kadang satu pun tak dijawab. Hantar 10 soalan, mungkin dalam tempoh sidang tersebut 3 soalan dijawab. Kerana dalam sidang DUN ini bukan hanya nak menjawab soalan-soalan daripada adun. Banyak perkara lain. Kerajaan nak table undang-undang, program-program yang lain, penjelasan-penjelasan daripada pihak kerajaan ini memang ruang yang diambil semua nak ngerja ke kita. Itu sahih dah tu kan. Macam dalam sidang terakhir MB ambil juga peluang komen kepada kenyataan Datuk Suruhjaya kita berkaitan dengan hanya PAH yang boleh bawa Islam dalam negeri Pahang kan. Jadi itu keadaan dia, maknanya peluang itu diambil, sidang dah lah pendek, diambil peluang memang cubalah buat satu sidang yang menasabah jumlah harinya supaya kita ni boleh memberikan persembahan bukan untuk diri kita dah, persembahan kepada rakyat, untuk kita bawa isu-isu rakyat, untuk kita bawa perkara-perkara yang ada kepentingan rakyat kepada pengetahuan kerajaan yang memerintah. Bolehlah diambil tindakan kan. Janganlah dikatakan apa yang kita bawa ni, apa yang kita tegur kepada kerajaan ni semuanya sebagai negatif dan nak merendah-rendahkan kerajaan. Tak.
Kita bawa ini kerana kita nak bawa suara rakyat. Kita mewakili suara rakyat. Selepas rakyat memberikan kepercayaan kepada kita untuk mewakili satu-satu kawasan, mewakili satu-satu DUN, Dewan Undangan Negeri, maka kepercayaan rakyat itu kita nak balas balik dengan kita bawa sebanyak mungkin masalah-masalah rakyat ke muka kerajaan yang memerintah melalui sidang Dewan Undangan Negeri. Sebab kaedah-kaedah yang lain banyak ruang kita ditutup. Jadi dalam sidang Dewan Undangan Negeri kita boleh bersuara secara jelas dan terang. Tapi kalau dah tempoh sidangnya pendek dan singkat, lalu bagaimana kita nak bawa suara-suara rakyat ini ke hadapan kerajaan yang memerintah. Jadi kita sangat mengharapkanlah, bukan kita nak suatu perubahan yang drastik dah. Tapi cuba kita tengok apakah keadaan yang mungkin untuk kita adakan suatu sidang dalam tempoh yang lebih menasabah untuk memberikan ruang kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang telah dipilih ini untuk membawa suara rakyat dengan lebih efektif dan berkesan ke pengetahuan kerajaan negeri untuk diberikan pertimbangan dan seterusnya diambil tindakan bagi kepentingan dan kebajikan rakyat di negeri Pahang ini secara keseluruhannya, insya-Allah.